Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zahirah binti Abu Bakar dan hari ini saya akan membentangkan berkenaan makam Sultan Mahmud Mangkat di Julang dan Laksmana Bentan. Kumpulan saya terdiri daripada 4 orang iaitu saya sendiri, Puan Nurul Atikah binti Syahari, Pilmon Ula Anak Jarau dan Muhammad Fazri bin Muhammad Arif. Untuk pengenalan, makam Sultan Mahmud Mangkat di Julang di antara makam bersejarah yang terletak di sebuah perkampungan kampung makam di daerah Kota Tinggi. Sultan Mahmud Shah II merupakan pemerintah Johor yang berketurunan dari Sultan Melaka yang terakhir. Kisah ini menjadi misteri apabila beliau telah melafazkan sumpah laknat terhadap 7 keturunan pembunuhnya iaitu keturunan dari Megat Sri Rama yang dikenali sebagai Laksmana Bentan untuk mati bermuntahkan darah jika keturunan mereka datang ke Kota Tinggi. Adakah sumpahan itu benar-benar berlaku atau sekadar mitos? Mari kita soroti kisah silam ini dengan menyaksikan temu bual dengan penduduk kampung tersebut. Okey, inilah. Cerita tu pun saya dapat tahu daripada dalam tu juga, dalam kadang-kadang kat TV kan ada kisah-kisah sejarah kan. Ada cerita tentang pasal-pasal. Itu aja saya dapat tahu. Baiklah. Sepanjang sungai ni semua ada lah dia punya. Yang mana orang-orang di Melaka tu buat kampung, buat apa semua kawasan-kawasan. Sepanjang sungai ni ada orang punya ni apa dari Mada Melaka tu, keturunan dia ke ataupun orang-orang dia. Daripada Melaka lah. Dia tak semua selonggok kat kampung ni. Dengar kata dekat Belau Ulu sana, belah Sungai Sayong mana pun ada juga. Jadi maksudnya di sini cerita pasal makam Sultan Mahmud ni dia kisah benar lah. Ya, benar. Benar ya. Itu sebab Melaka tak ada sultan macam. Ya. Dia punya keturunan dia semua cabut lagi. Alamak. Lepas tu ni kata dekat Segamat pun ada. apa yang pasal cerita Sultan Makam Mahmud Mangkat di Julang ni kan? Dia ada bagi sumpahan 7 keturunan kepada keturunan apa Bentan. Bentan tu. Betul ke tu bang? Betul. Memang betul jadi sumpahan tu. Ada pernah dengar masa tu saya budak-budak lagi lah. Sini saya ada dengar kata orang Bentan dia nak lepas jambatan ni tak boleh. Dia macam pening-pening kepala ni tu. Macam muntah tak muntah mungkin dah lepas 7 keturunan dia pada masa tu tahun tu kan. Iyalah, tapi ada gak yang kata yang benda ni kalau betul benar lah, kata dia sumpahan tu dah habis yang semasa banjir besar dulu tahun 2000 apa 2007 2006 2007 katanya dah habis sumpahan kat situ. Ya, yang tu satu. Banjir besar tu memang tiap-tiap 30 tahun ada. Ya. Tiap-tiap 30 tahun. Tiap-tiap 30 tahun ada. Ni tadi apa nama abang siapa? Saya Abdul Rahim bin Ismail. Berapa lama abang dah menetap kat kampung makam ni? Saya memang kelahiran kampung makam. Patutlah. Ni abang memang orang alahir sini. Alahir sini. Turunan saya tahun 18 lebih datang kampung makam. Tahun 18. Lama dah bang. Tahun 18 lebih. Itu tok moyang saya. Tok moyang dulu lah. Datang kampung makam tahun 18 lebih tu. Dia dengar cerita lah daripada orang arwah Cikgu Tapor tu. Kita kata dia datang lepas tahun 18 lebih tu nak masuk kampung ni. Hutan lah masuk kampung ni kan. Hutan dibuka lah. Hutan lagi. Tapi waktu tu makam tu dah ada lah. Makam dah ada lah. Makam 1511. 1511. Jadi saya daripada Jambi. Daripada Jambi. Jauh lah. Sumatera. Palembang. Turunan saya Melayu. Yalah, Melayu belah sana. Datang sini tahun 18 lebih. Rantau ke sini. Masuk kampung ni tak tahu nama ke. Buka kampung ni ada jumpa makam, letak nama kampung makam. Letak nama kampung makam bila jumpa makam. Itu asal usul nama kampung makam ni. Dia dijumpa kerana ada makam dekat kampung sini terus dibagi nama kampung makam.
okey. Itu asal usul dia. Yang tahu betul kalau sejarah tu cikgu ada nama Cikgu Mustafa dulu lah. Yang satu lagi bang, nak sedikit selit sebelum kita mengakhiri temuduga temuduga secara ringkas ni lah. Yang pasal makam kucing bertanduk. Betul ke tu bang? Makam kucing bertanduk ada di sebelah tepi makam tu juga. Iyalah, kucing tu memang betul kucing bertanduk ke Wallahualam ataupun lah. hanya sekadar mitos sajalah. Wallahualam, tapi tu kubur dia ada. Kubur dia ada. Kubur dia ada dekat tepi betul makam. Tembok makam tepi betul. Dia buatkannya kubur tanda kan. Okeylah bang. Terima kasih kerana sudi ditemu ramah oleh saya. Secara ringkas ni je lah berkaitan dengan kampung makam ni. Boleh lah. Itu je lah temuduga kita. Okey. Mengikut temu bual Pak Cik Abdul Rahim, kisah ini benar-benar berlaku dan bukan sekadar cerita dongeng, dan sumpahan muntah darah terhadap keturunan Bentan juga benar-benar wujud. Okey, mari kita masuk bahagian latar belakang Sultan Mahmud. Nama asal beliau ialah Raja Mahmud. Beliau merupakan Sultan Johor ke-10 iaitu pada tahun 1685 sehingga Ogos 1699. Beliau ditabalkan ketika berumur 10 tahun iaitu pada tahun 1657. Baginda merupakan keturunan terakhir Raja Fatimah iaitu cucu kepada Sultan Alauddin Riayat Shah II atau Raja pertama yang membuka Johor Lama pada tahun 1530. Beliau telah melarikan diri ketika Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Baginda dipangku di atas tahta oleh ibu tirinya pada waktu itu, kerajaan ditadbir oleh Paduka Raja Tun Abdul Jamil. Setelah dewasa, beliau telah mengambil alih tampuk pemerintahan dan berpindah dari Riau ke Johor Lama. Setelah berpindah ke Johor Lama, Baginda dikenali sebagai Sultan yang zalim dan sering menimbulkan pergolakan dalam negeri. Perangai dan tingkah lakunya disahkan juga oleh utusan Belanda ke Johor pada tahun 1699 yang melaporkan Sultan itu terlalu muda dan sukar dikawal. Beliau juga dikatakan banyak menghabiskan masanya dengan keseronokan yang keji serta membunuh orang sesuka hati. Pusat pemerintahan beliau berada di Kota Tinggi manakala Johor Lama pula dijadikan sebagai istana hinggap beliau. Di sinilah seorang temenggung menjaga Kota Lama dan di situlah bermulanya kisah Laksmana Bentan. Okey, masuk bahagian Laksmana Bentan. Nama sebenarnya ialah Megat Sri Rama dan lebih dikenali sebagai Laksmana Bentan. Beliau berasal dari Bintan. Beliau juga merupakan seorang Laksmana yang berjiwa besar dan patuh pada arahan Sultan. Pada tahun 1699, Lanun telah bermaharajalela di perairan Johor tetapi tidak dapat memasuki kawasan Kota Tinggi kerana kawalan yang ketat oleh Bendahara Tun Habib Abdul Majid dan temenggungnya serta Laksmana Bentan. Di sini, Laksmana Bentan dianggap sebagai pahlawan yang berwibawa dan bersedia untuk mengorbankan diri demi sultannya pada bila-bila masa. Laksmana Bentan mendapat tempat yang istimewa di mata Sultan Mahmud kerana jasanya mempertahankan negeri dari ancaman musuh. Oleh kerana itu, Laksmana muda itu begitu cepat mencapai kedudukannya pada waktu itu. Tetapi kisah ini tidak habis di sini sahaja. Mari kita sambung kisah ini dari rakan saya iaitu Puan Nurul Atikah binti Syahri. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Zahira. Assalamualaikum semua. Saya Nurul Atikah binti Syahri, nombor matrik 282853. Tajuk seterusnya ialah Kehidupan Laksmana Bentan dan Wan Anom. Wan Anom mempunyai kepribadian yang tinggi, lemah lembut dan cantik. Beliau merupakan anak yatim piatu. Ibu dan ayahnya meninggal dunia kerana dibunuh oleh Lanun di Mersing. Beliau diselamatkan oleh Laksmana Bentan dari ditangkap oleh Lanun dan dibawa ke Kota Tinggi untuk tinggal bersama datuk dan neneknya. Daripada peristiwa itu, cinta mereka berputik dan Laksmana Bentan mengambil keputusan untuk memperisterikan Wan Anom. Mereka bakal dikurniakan zuriat apabila Wan Anom hamil. Namun, harapan Wan Anom untuk bersama suami tercinta apabila
dia melahirkan anaknya tidak kesampaian. Apabila Sultan telah mengeluarkan perintah bahawa Laksmana Bentan perlu mengetuai Angkatan Tentera Johor menentang Lanun sekali lagi, di mana keadaan ancaman Lanun lebih hebat kali ini, dan ini memaksa Laksmana tidak lagi dapat menangguhkan lagi perintah Sultan. Walau bagaimanapun, beliau bimbangkan keadaan isterinya. Lalu Laksmana Bentan mengamanahkan sahabat baiknya iaitu Tun Aman serta kakaknya Tun Khadijah untuk menjaga isterinya sepanjang beliau pergi berjuang. Seterusnya, kezaliman Sultan Mahmud Shah II. Sultan Mahmud Shah II di era pentadbirannya, beliau sangat terkenal dengan kelakuan dan perangai yang kejam dan jahat. Kemuncak kezalimannya ialah baginda telah membunuh Wan Anom yang ketika itu sedang sarat mengandung. Ceritanya bermula di mana Wan Anom telah bertemu dengan penghulu kebun Sultan yang sedang membawa nangka. Wan Anom kemudian telah meminta seulas nangka kerana beliau mengidam. Namun, ketika Sultan Mahmud Shah hendak bersantap, baginda mencurigai dan menyedari bahawa nangka yang hendak disantapnya itu telah diusik orang kerana ada kesan terbuka kecil pada kulitnya dan getah buah tersebut mengalir. Dan apabila dinyatakan angkara siapa, lalu Tun Bija Ali yang berada bersama Sultan ketika itu sedar akan peluang ini tidak boleh dilepaskan. Dendam harus dilunaskan. Lalu dibisikkan kata khas Sultan pada Sultan bahawa tindakan Wan Anom yang merasai buah nangka tersebut. Sultan yang termakan hasutan amat murka lalu memerintahkan Wan Anom ditangkap dan menghadap Sultan. Wan Anom yang sedar keadaan dirinya sedang terancam merayu kepada baginda bahawa tindakannya semata-mata kerana beliau sedang mengidam buah nangka adalah kerana kehendak anak di dalam kandungannya. Akan tetapi baginda dengan zalim serta kebodohannya tidak mendengar rayuan dan baginda terus membelah perut Wan Anom untuk melihat kebenaran adakah anak yang dikandung Wan Anom itu memakan buah nangka Sultan. Selepas kejadian tersebut, Sultan memerintahkan seluruh istana merahsiakan apa yang berlaku, terutama daripada pengetahuan Laksmana Bentan. Malangnya kejadian ini berlaku ketika Laksmana Bentan tiada di sisi isterinya kerana menjalankan tugas di luar kota untuk mempertahankan negara. Berikut adalah gambar makam Wan Anom dan anaknya. Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Saya Pelimun Ula anak Jarau, nombor metrik 28858. Okey, saya akan bentangkan berkaitan dengan berita kematian Wan Anom sampai ke telinga Laksmana. Selepas Angkatan Tentera Johor menang melawan Lanun, Laksmana Bentan pulang di Kota Tinggi. Dikabarkan isterinya Wan Anom meninggal semasa melahirkan anak mereka. Laksmana Bentan terlalu sedih dan kecewa. Semasa berjalan pulang ke rumah, Laksmana Bentan terdengar perbualan orang mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud ke atas Wan Anom. Laksmana Bentan marah dan berdendam. Tun Aman membuka rahsia bahawa Tun Bija Ali mempunyai angkara. Pakatan dibuat untuk membalas dendam. Sultan Mahmud dan Tun Bija Ali menjadi sasaran. Tun Bija seorang kaki perempuan. Isteri Tun Aman dijadikan umpan untuk menjerat Tun Bija Ali. Tun Bija Ali termakan jerat, terkubur di tengah hutan tanpa diketahui sesiapa. Orang yang menjadi owner telah menerima akibat, tetapi dendam Laksmana Bentan belum terlunas. Sultan Mahmud Shah sasaran terakhir kerana Sultan Mahmud Shah yang membunuh Wan Anom. Sultan Mahmud Shah mangkat di Julang. Terjadi pada Jumaat tahun 1699. Diriwayatkan tak kala hujan panas. Sultan Mahmud menunaikan sembahyang Jumaat di masjid tidak jauh dari istana baginda. Perihal amukan Laksmana Bentan telah sampai ke pengetahuan Datuk Bendara. Datuk Bendara menghadap Sultan, menasihati baginda supaya tidak keluar dari Balai Rong Seri sebagaimana kebiasaannya. Jumlah pengawal diraja ditambah semasa keberangkatan Sultan ke masjid. Seorang pengiring baginda menyembahkan keris untuk dipakai oleh baginda sebagai langkah berjaga-jaga. Di pertengahan jalan hujan mulai teduh tapi masih renyai-renyai. Kebiasaan, baginda diturunkan agak jauh dari masjid tetapi tidak pada hari yang malang itu. Pengawal istana berkehendak baginda diusung hingga ke tangga masjid. Ketika azan pertama berkumandang di udara, Laksmana Bentan muncul di hadapan baginda. Laksmana Bentan berkata, "Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah." Sepentas kilat di atas julengan, baginda ditikam oleh Laksmana Bentan di bahagian rusuk kiri. Dalam keadaan nazak, Sultan Mahmud sempat mencabut keris kerajaan yang tersisip di pinggang baginda. Lalu dilontarkan keris ke kaki Laksmana. Terpakulah Laksmana ke bumi.
Baginda berkata, jika benar beta Raja Berdaulat, beta haramkan sebarang anak bentan dan seluruh keturunannya memijak bumi Kota Tinggi. Jika diingkar, beta sumpah muntah darah hingga putuslah nyawa. Laksmana bentan yang cuba menjebuk keriri kaki, muntah darah lalu rebah di kaki tangga masjid. Sultan Mahmud Shah II mengangkat di atas julangan. Itulah dia keturunan Kesultanan Melaka yang terakhir. Okey, saya serahkan kepada rakan seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fazri bin Muhammad Arif, nombor metrik 28297, ahli kumpulan JB Warrior. Saya akan menyambung slide show untuk kumpulan kami. Saya akan menerangkan mengisah mengenai kawasan sekitar makam. Makam Sultan Mahmud Shah II dan Makam Laksmana Bentan diselia daripada Jabatan Warisan Negara dan berganding bahu bersama Muzium Budaya Kota Tinggi untuk tujuan pemeliharaan. Makam Sultan Mahmud terletak di dalam pekarangan Masjid Al-Hadi, Kampung Makam. Sekitar kawasan Sultan terdapat beberapa makam lain yang dipercayai kaum kerabat Sultan. Di hujung makam Sultan terdapat juga makam kucing bertanduk dan dipercayai makam kucing Sultan Mahmud. Kucing tersebut mati seminggu sebelum Sultan Mahmud menghembuskan nafas terakhir. Keunikan kucing tersebut, ia mempunyai benjolan di atas kepala dan ia seakan-akan menyerupai bentuk tanduk, dan diceritakan juga kebolehan kucing ini ialah boleh meramal kedatangan musuh untuk menyerang kawasan jajahan Sultan Mahmud. Makam Laksmana Bentan pula berada di Kampung Kelantan, Kota Tinggi, berdekatan dengan Sungai Johor. Reka bentuk makam Laksmana Bentan mempunyai ciri-ciri dengan susunan batu-batu. Ini adalah dipercayai dari sebuah kubu pertahanan Johor lama. Berhampiran makam ada kubu-kubu lama berbatu nisan yang dipercayai kaum kerabat dan pengikut Laksmana Bentan. Dan akhir sekali, kesimpulan yang dapat dibuat adalah kisah Sultan Mahmud mangkat di Julang ini telah pun menjadi sejarah di bumi Kota Tinggi, amnya di negeri Johor. Banyak pengajaran boleh kita belajar dan ambil dari kisah ini. Satu pengajaran kita dapat daripada kisah ini adalah janganlah terburu-buru dalam membuat keputusan sehingga menyebabkan nyawa yang tak bersalah melayang dengan begitu saja. Kaji dan selidik terlebih dahulu sebelum membuat andaian yang salah. Sentiasa bersyukur dengan rezeki yang kita miliki. Jangan pernah ada rasa hasad dengki terhadap apa yang orang lain miliki. Seperti Tun Bija Ali, kisah sedih ini tercatat dalam sejarah Johor oleh Tun Sri Lanang sebagai Sultan Mahmud mangkat di Julang. Allahu Akbar, Allahu Akbar.